Assalamualaikum rakan-rakan. Saya Akilah Husna binti Muhammad Razi. Saya Muhammad Hassan bin Muhammad Fazli. Saya Adriana Batrisha binti Narazha. Baiklah, jadi pada hari ini kumpulan kami akan menerangkan serba sedikit tentang buku yang berjudul Ayo kita saksikan. Assalamualaikum kawan-kawan. Waalaikumsalam. Awak berdua tengah buat apa tu? Kami sedang membaca buku yang bertajuk Lebah Si Pencari Madu. Oh, saya tahu tentang watak dan perwatakan bagi cerita ini. Watak utamanya ialah lebah hitam dan lebah tualang yang berusaha gigih dan bekerjasama dalam menghasilkan madu. Lebah hitam dan lebah tualang memproses madu yang banyak dan berkualiti. Dalam pada itu, watak sampingan ialah ratu lebah yang bersifat cepat melatah dan suka mengambil tindakan melulu. Contohnya, ratu lebah terus berasa marah ketika lebah tualang memberitahunya bahawa lebah hitam tidak lagi mahu menghasilkan madu dan banyak membuang masa. Wah, banyaknya yang kamu tahu tentang buku cerita ini, Batrisha. Ya Hassan, saya pernah membaca buku cerita ini. Oh, Tetapi Hassan, bolehkah awak ceritakan serba sedikit mengenai sinopsis bagi setiap plot dalam cerita ini? boleh. Baiklah, sinopsis bagi plot pertama dalam cerita ini ialah di dalam sebuah hutan terdapat beberapa kelompok lebah dengan bakat khusus seperti membuat madu tualang dengan terbang tinggi dan membuat madu hitam dengan terbang rendah. Kedua jenis madu ini memiliki kualiti yang sangat baik. Madu ini dihasilkan melalui proses mengumpulkan nektar dari bunga-bungaan hingga perut madu mereka penuh. Bagi plot kedua pula, lebah-lebah tualang menghadapi kesulitan kerana jumlah mereka sedikit dalam membuat madu tualang yang sulit diproduksi. Ratu lebah memberikan bonus iaitu tempat tinggal yang selesa dan makanan yang sedap sebagai penghargaan kepada lebah tualang yang bekerja keras. Ini meningkatkan semangat mereka untuk menghasilkan lebih banyak madu tualang. Bagi plot ketiga pula, lebah-lebah madu hitam merasa tidak dihargai kerana tidak menerima bonus dari ratu lebah seperti lebah tualang. Mereka memutuskan untuk mogok dan mengambil madu dengan sikap kurang berusaha, menyebabkan kualiti madu mereka menurun. Lebah hitam berharap tindakan ini akan membuat ratu menyedari kepentingan mereka dalam penghasilan madu. Bagi plot keempat pula, lebah tualang memberitahu ratu lebah bahawa lebah hitam kurang serius dalam menghasilkan madu. Ratu lebah marah dan ingin mengambil tindakan. Namun, lebah hitam menyampaikan ketidakpuasan mereka kerana tidak mendapatkan kemudahan yang sama seperti lebah tualang. Konflik muncul dan akhirnya kedua-dua lebah berhenti menghasilkan madu. Bagi plot kelima pula, iaitu plot yang terakhir, beruang datang meminta madu dari sarang lebah. Namun, ratu lebah menyatakan madu habis kerana lebah hitam mogok akibat bonus diberikan pada lebah tualang sahaja. Beruang menasihati ratu untuk menyelesaikan konflik. Ratu lebah mengadakan pertemuan antara lebah hitam dan tualang, meminta maaf dan berjanji pelayanan yang adil. Akhirnya, lebah-lebah gembira dan berbaik-baik. Tema yang terdapat dalam buku Lebah Si Pencari Madu ini adalah perdamaian dan peperangan. Bagi peristiwa perdamaian ialah lebah hitam dan lebah tualang memainkan peranan bekerjasama dalam menghasilkan madu yang berkualiti. Selain itu adalah peristiwa lebah tualang dan lebah hitam akhirnya berbaik dan berdamai selepas mendengar penjelasan daripada ratu lebah bahawa dia akan memberikan layanan yang sama rata terhadap semua lebah. Bagi peristiwa peperangan pula, ialah lebah hitam berasa tidak puas hati terhadap lebah tualang kerana lebah tualang mendapat bonus iaitu tempat tinggal yang selesa dan makanan yang sedap daripada ratu lebah.
Akhir sekali, peristiwa bagi tema peperangan ialah lebah tualang tidak berpuas hati terhadap lebah hitam dan memberitahu Ratu Lebah bahawa lebah hitam tidak lagi menghasilkan madu dan banyak membuang masa. Perkara ini juga menimbulkan kemarahan daripada lebah hitam kerana mereka menganggap bahawa lebah tualang sengaja mahu mencari kesalahan mereka. Pemikiran pertama yang terdapat dalam cerita binatang ini adalah tentang masyarakat yang bekerjasama semasa mengambil madu. Contohnya, lebah-lebah tualang akan bekerjasama sesama mereka untuk mengambil madu tualang di tempat yang lebih tinggi. Pemikiran ini dapat dikategorikan di bawah sosio budaya, iaitu bawah aspek moral. Seterusnya, pemikiran kedua yang terdapat dalam cerita binatang ini adalah tentang pemimpin yang bersikap pilih kasih dengan anak buahnya. Sebagai contoh, Ratu Lebah telah memberikan bonus kepada lebah tualang kerana kerja keras yang ditunjukkan oleh lebah tualang semasa penghasilan madu. Pemikiran ini dikategorikan bawah sosiopolitik, iaitu bawah aspek kepimpinan. Selain itu, pemikiran ketiga yang terdapat dalam cerita binatang ini adalah tentang masyarakat yang menginginkan hak yang sama rata. Sebagai contoh, lebah hitam mula bersikap sambil lewa akan kerjayanya apabila tidak mendapat bonus daripada Ratu Lebah. Pemikiran ini dapat dikategorikan bawah sosioekonomi, iaitu bawah aspek kesamarataan hak. Di samping itu, pemikiran keempat yang terdapat dalam cerita binatang ini adalah tentang masyarakat lebah yang mengambil iktibar dan pengajaran terhadap masalah yang berlaku. Buktinya, Ratu Lebah memohon maaf atas kesalahfahaman yang telah berlaku dalam kalangan lebah, iaitu antara lebah yang membuat madu tualang dan lebah yang membuat madu hitam selepas mendapat nasihat daripada beruang. Pemikiran ini dikategorikan di bawah sosiopolitik, iaitu bawah aspek perdamaian. Akhir sekali, konflik masyarakat lebah yang tercetus dalam penghasilan madu juga merupakan pemikiran kelima yang terdapat dalam cerita binatang ini. Perkara ini dapat dilihat apabila lebah tualang memberitahu Ratu Lebah bahawa lebah hitam kurang serius dalam menghasilkan madu. Kemudian, lebah hitam tidak berpuas hati akan perkara tersebut dan akhirnya menyebabkan kedua-dua lebah berhenti menghasilkan madu. Pemikiran ini dikategorikan bawah sosiopolitik, bawah aspek peperangan. Bagaimana dengan buku cerita kami rakan-rakan? Seronok tak? Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.